Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berada pada siri yang ke-60, pengajian At-Tara'iqus Syafiyah wal Qawa'idus Safiyah, kaedah terpilih dan kaedah untuk memahami kata dasar Al-Quran. Alhamdulillah, sebelum kita memulakan majlis, marilah sama-sama kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam pengajian teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran. Kata dasar bermaksud kata yang asal, root words. Okey. Sekarang kita pada siri yang ke-60. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahagikan kepada 3 bahagian pengajian kita, iaitu Qamus Al-Quran, dan yang keduanya adalah pengajian mengenai dengan latihan kaedah terpilih, dan yang ketiga adalah tadabbur Al-Quran. Jadi alhamdulillah, mengenai dengan Qamus Al-Quran untuk 3 dan 4 bab kita dah selesai, dah habis. 3 dan 4 bab dah habis. Dan kita dah habis satu pusingan untuk itu. Dan sekarang kita akan masuk pusingan yang pertama, iaitu untuk 2 bar, 2 kotak merah, yang jarang-jaranglah digunakan. Tapi kalau satu bar mungkin sekali, paling banyak pun 2 kali dia digunakan dalam Al-Quranul Karim. Hari ini kita pada huruf ba, kita lihat yang mempunyai 2 kotak merah. 2 bar, 2 kotak merah. Muka surat 72. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan bahara. Ba, ha dan ra. 72. 2 kotak merah. Bahrun, jamak dia biharun. Bahrun, plural dia apa? Biharun, bihar. Iaitu makna laut. Dalam Quran, untuk pengetahuan tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, laut dalam Quran ada 2. Satu disebut sebagai bahrun, jamak dia, plural adalah biharun. Satu lagi adalah al-yam. Yam. Yammun. Al-yam. Yam tu maksud apa? Yam tu maksud laut juga. Cuma al-yam ini lebih kepada kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Al-yam. Kita tengok baca kisah Nabi Musa dalam surah Taha, disebut fil yammi. Okey. Apa ani quzifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihi al yammu bis sahili ya'khudhu wa aduwwun li wa aduwwun lah. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Nampak ada 2 kali sebut al-yam. Kalau bahrun ni, sebutan dia bahrun, dia lebih kepada, kita katakan dia lebih kepada apa? Lebih kepada ni'mat. Allah Ta'ala nak sebut ni'mat Allah Ta'ala. Allah nak sebut dalil kekuasaan Allah, dalil keesaan Allah. Allah Ta'ala menggunakan apa? Bahrun. Jamak adalah biharun. Okey. Ini kita dah bincang panjang dalam kata seerti. Kata seerti, sinonim dalam Al-Quranul Karim. Rujuk balik, refer balik dalam bab-bab sebelum ni. Kemudian yang seterusnya perkataan bahirah. Bahirah ni makna unta yang dihormati.
Ini mengenai i'tiqad, kepercayaan orang-orang Quraisy. Mereka ada unta yang tak boleh sembelih. Ada lembu yang tak boleh sembelih. Sebab apa? Ini sebagai tanda keagungan, tanda kebesaran. Sebab tu dalam Quran, dalam suratul Al-Ma'idah, juzuk yang ke-7, satu lay plus satu page bawah sekali. Juzuk 7, satu lay plus satu page bawah sekali. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Okey. Ma ja'alallahu min bahira, sa'ibah, wasilah, ham. Ini semua empat-empat ni mereka agungkan. Yalah, adalah istilah term-term yang perlu kita ingat. Bila dah lahir dah melahirkan lima anak, tak boleh sembelih dah. Kemudian bila dicarikan telinga, tak boleh sembelih dah. Sebab apa? Ni sebagai tanda satu kemuliaan. Ada siapa pun boleh sembelih. Sedangkan semua unta, kambing, lembu semua halal. Tak ada kata ini tak boleh sembelih. Semua halal. Allah Ta'ala kata, melainkan milik orang lain tak boleh sembelih lah. Kalau unta ke milik orang lain, kena minta izin tuan dulu. Ayam pun sama, milik orang lain tak boleh sembelih, minta izin tuan dia dulu. Tapi sekarang ni bukan masalah tuan ataupun tidak, tetapi mereka beriktikad, kepercayaan mereka, unta ni tak boleh sembelih. Sembelih balak datang. Sebab apa? Mereka beri satu keagungan, mereka wakafkan berhala ni atas nama berhala. Tak boleh siapa pun kacau. Ini semua kepercayaan karut mereka. Okey. Kemudian kita lihat yang dua ba lagi. Perkataan ba dal hamzah, bada'a. Bada'a yabda'u, makna mula, bermula. Bada'a yabda'u. Contoh, tabda'u al-an ad-dirasatu. Sekarang ini bermulanya pengajian. Okey? Bermula. Bada'a yabda'u makna apa? Bermula. Tapi kalau abda'a yubdi'u ibda'an, refer muka surat 14, dia kolom nombor 2. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan. Okey. Itu semua dia ada maf'ulun bih, memulakan. Makna bukan setakat fa'il ada, maf'ulun bih pun ada, itu abda'a. Okey. Abda'a yubdi'u ibda'an, memulakan. Bada'a yabda'u makna bermula. Apa beza? Bermula, memulakan. Macam masuk juga. Masuk, memasukkan kan lain. Masuk, Zaid masuk. Zaid telah masuk. Zaid memasukkan duitnya ke dalam poket lain. Jadi maksudnya, kalau dakhala masuk, dia fi'il lazim yang tidak ada maf'ulun bih. Fi'il fa'il sudah cukup. Tapi kalau adkhala yudkhilu, dia mesti fi'il, fa'il dan maf'ulun bih, barulah sentence, struktur ayat tu sempurna. Sentence ayat tu sempurna. Sebab apa? Kalau tak sempurna. Zaid telah memasukkan. Memasukkan apa? Duit ke, buku ke, apa ke? Jadi sebab itulah dia ada perbezaan dalam memberi terjemahan. Kharaja makna keluar. Telah keluarlah Zaid daripada sekolah. Tapi kalau akharaja atas wazan af'ala, makna mengeluarkan. Zaid mengeluarkan apa? Duit ke daripada poket, mengeluarkan apa? Buku daripada meja ke, buku daripada laci ke, apa ke. Jadi di sini menunjukkan bada'a fi'il lazim. Lazim ni apa? Maksud fi'il yang tidak berhajat kepada maf'ulun bih, tak ada maf'ulun bih. Abda'a yubdi'u, fi'il yang ada maf'ulun bih. Kita dah banyak kali dah ulang. Refer muka surat 14, tengok balik. Seterusnya, perkataan muka surat 73 yang ada dua ba, iaitu ba, ra dan hamzah. Ba, ra dan hamzah. Bara'ah. Dalam Quran pun ada suratu Bara'ah. Surah Bara'ah dinamakan suratu Taubah.
Okey. Surah apa tu? Surah Bara'ah. Ataupun nama lain suratul Taubah. Ayat pertama sekali, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Ayat pertama sekali, bara'atum minallah. Pelepasan diri daripada Allah. Allah Ta'ala berlepas diri. Okey. Abra'a yubri'u, itu makna lain pula. Kalau bara'ah makna berlepas diri. Kalau abra'a yubri'u, dia ada dua. Sama ada abra'a yubri'u ni boleh juga maksudnya menyembuhkan. Kisah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Juzuk yang ketiga berapa lai? Juzuk ketiga 7 lai. 7 lai plus 1 page. 7 lai plus 1 page. Satu muka surat belah tengah-tengah tu. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wa ubri'u tu daripada abra'a yubri'u wa ubri'ul akmaha. Nampak, menyembuhkan orang yang sakit akmah wal abros, penyakit baros, sopak. Okey. Menyembuhkan maknanya ataupun melepaskan. Abra'a boleh juga makna lepaskan. Boleh? Melepaskan penyakit pun menyembuhkan juga. Ada yang melepaskan ni, lepaskan. Dia lepaskan satu perkara. Abra'a. Barra'a yubarri'u tabri'an. Maksudnya melepaskan. Sama juga dengan makna abra'a. Sebab dia wazan je berbeza. Tuan-tuan lihat. Refer muka surat 14. Tengok abra'a, kolom nombor 2, nombor 3. Af'ala yuf'ilu, fa'ala yuf'ilu. Wazan yang berbeza tapi memberi implikasi makna yang sama. Nampak Kemudian bari'un. Bari'un ni yang melepaskan ataupun yang menciptakan. Sebab apa tau? Sebab Allah Ta'ala ni kan dalam Asma'ul Husna ada Al-Bari'u, ada Al-Bari. Al-Bari itu makna Maha Pencipta. Al-Bari. Sebab tu kalau orang nak buat nama Bari, tak boleh nama Bari. Dia kena bubuh Abdul Bari. Sebab dia hamba kepada Bari, iaitu hamba kepada Allah. Hamba kepada Bari. Bari'un. Bukan Bari. Bari'un. Jadi Abdul Bari. Yang cipta. Okey. Asma'ul Husna Al-Bari ke Al-Bari'u? Al-Bari'u. Asma'ul Husna Al-Bari. Mana sang pencipta. Isim fa'il. Isim fa'il Bari. Jadi mana yang maha pencipta. Jadi kalau nak letak nama anak Bari, kena letak Abdul Bari. Tapi kalau tak letak jadi makruh lah. Tak haram, makruh. Bariyah maksudnya makhluk ciptaan. Bariyah. Apa itu makhluk ciptaan? Kan dalam suratul Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Okey, juzuk 30 surah Al-Bayyinah. Bawah tu ada ayat innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bariyah. Bariyah tu apa? Makhluk. Syarrul, seburuk-buruk. Di isim tafdil. Paling buruk. Mereka tu adalah makhluk yang paling buruk. Seburuk-buruk makhluk. Nampak? Isim tafdil. Syar. Ayat lepas dia.
Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Hum khairu. Khairu pun isim tafdhil, ismu tafdhil. Maknanya yang paling. Yang paling kita panggil sebaik-baik, yang paling baik, makhluk yang paling baik, sebaik-baik makhluk. Okey. Bariyah, bariyah makna makhluk. Kemudian bariun. Bariun tu maksud apa? Bariun tu maknanya sifat musyabbahah. Apa maksud sifat musyabbahah? Makna orang yang berlepas diri. Boleh? Orang yang apa? Berlepas diri. Jadi contohnya dia dibicarakan di mahkamah. Kemudian huwa bariun. Dia terlepas daripada kesalahan. Berlepas diri. Dia terlepas. Dia orang yang terlepas daripada kesalahan. Bari. Dalam Quran pun ada tau. Dalam surah apa? Al-An'am. Satu line plus satu page. Ayat atas sekali. Macam mana ayat dia? Al-An'am satu line, surah Al-An'am satu line plus satu page ayat atas sekali. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. Adakah kamu nak sembah, Nabi kata, Tuhan yang selain daripada Allah? Allah Ta'ala saja Tuhan. Allah Ta'ala saja sebagai Tuhan sang pencipta. Adakah kamu nak sembah selain daripada Allah? A'innakum annama Allahi ilahan akhar. Adakah selain daripada Allah ada pencipta? Ada Tuhan yang lain? Katakan, aku tidak bersaksi ada Tuhan lain. Kemudian katakanlah wahai Muhammad, qul innama huwa ilahun wahid. Allah Ta'ala itu Tuhan yang esa. Wa innani bari'un mimma tusyrikun. Aku berlepas diri, bari. Wa innani bari'un. Sesungguhnya aku adalah orang yang berlepas diri daripada apa yang kamu syirikkan. Daripada apa yang kamu syirikkan. Jadi bari'un adalah maksudnya orang yang berlepas diri. Apa berlepas diri? Aku dah bagi tahu tak ada Tuhan selain daripada Allah. Kamu nak sembah juga, aku tak ambil tahu dah. Aku dah sampaikan dah. Aku berlepas diri daripada kamu. Kalau tidak, aku akan dipikulkan kepada aku dosa, dibebankan kepada aku dosa kerana aku tak bagi tahu kamu. Sekarang aku dah bagi tahu, kamu nak sembah juga Tuhan selain daripada Allah. Silakan. Aku dah berlepas diri, bari. Okey? Bura'u. Bura'u, yang berlepas diri. Dalam juzuk yang ke-25, seingat saya, surah Az-Zukhruf, 5 line. Juzuk 25, 5 line. Juzuk 25, cukup-cukup 5 line tengah-tengah. Atas sikit lah. Surah Az-Zukhruf. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun. Kita tengok Quran. Apa terjemah barak? Di sini burak. Bukan burak yang Nabi naik Isra' Mi'raj. Itu buraqa bil qaf. Ini burak bil hamzah. Tuan-tuan buka juzuk 25. Sama-sama kita bincang, kita tengok juzuk 25. Muka surat apa ni? 491. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun. Ketika mana Nabi Ibrahim kata kepada ayahnya dan juga kaumnya, sesungguhnya aku bara'un, berlepas diri daripada apa yang kamu sembah. 26. Makna dia kata bebas, terjemah sini bebas, berlepas diri lah, sama. Bara'. Bari'un mufrad, bura'.
tuan-tuan boleh lihat kepada kamus mengenai dengan burak. Tetapi yang ada dalam Quran bara'un, jamak dia bara'. Bara'un. Bara'un. Tapi tak apa. Esok kita akan bagi tahu jawapan, kita akan refer kamus. Bari'un, jamak dia burak. Dalam Quran juzuk 5, tuan-tuan highlight kan, tulis bawah itu. Bawah perkataan bura'un, ada juga perkataan bara'un dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-26. Okey. Kemudian ada satu lagi. Di sini ada satu lagi sebenarnya. Dia ada sebut muka surat sebelah, tak apa. 74. Kita lihat. Muka surat 74. Kolom nombor 2. Tuan-tuan lihat. Barra ya barru, makna berbuat baik. Barra ya barru birrun. Sebab tu kita panggil berbuat baik kepada kedua ibu bapa, berbakti kepada kedua ibu bapa. Apa dinamakan sebagai apa? Birrul walidain. Pernah ditanya kepada Nabi, orang sahabat minta lah wasiat, dia kata la tusyrik billahi syai'a, jangan kamu syirikkan Allah. Jangan kamu syirikkan Allah. Kemudian birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Berbuat baik kepada, berbakti kepada kedua ibu bapa. Birrul walidain. Jadi asal daripada apa? Barra. Barra ya burru. Barra ya baru, bukan ya burru. Ya baru makna berbuat baik, berbakti. Kemudian tuan-tuan perlu ingat, barra itu adalah verb fi'il. Tuan-tuan lihat di bawah tu nombor 3, barrun. Itu isim noun. Ini perbezaan dia. Jangan kita salah barra. Barra kata makna berbakti, berbuat baik. Nombor 3 tu barrun. Barrun tu noun, isim. Dia lain, dia isim lain. Perkataan noun. Macam batu, pasir. Dia noun. Jadi di sini verb. Verb makna berbuat baik. Kalau kembali kepada noun, bukan berbuat kebaikan, bukan. Tetapi dia makna lain, iaitu barun makna daratan. Barun makna apa? Barun maknanya daratan. Tapi nombor 3 tu disebutkan maknanya orang yang berbuat baik. Barun adalah yang baik, iaitu orang yang berbuat baik. Daratan tu nombor 5. Barun. Daratan tu nombor 5. Jadi tuan-tuan nampak tak di sini? Perhatikan betul-betul, fokus apa yang saya akan sampaikan pada muka surat 74. Barra ya barru, verb, berbuat baik. Okey. Kalau noun dia adalah birrun, berbuat kebaikan, makna kebaktian. Kebaktian, birrun. Okey. Tu bawah ada sebut birrun. Nampak tak? Nombor 2. Birrun makna perbuatan baik, makna itu noun dia. Noun dia, perbuatan baik. Barra ya barru adalah verb. Kita panggil fi'il madhi, fi'il mudhari'. Isim masdar dia, noun dia apa? Barra ya barru birran. Birran makna perbuatan baik. Kebaikan ataupun kebaktian. Nombor 3 tu barrun, itu adalah kita panggil sifat musyabbahah. Apa maksud sifat musyabbahah? Orang yang berbakti, orang yang berbuat baik. Nampak? Boleh Jadi barrun, jamak dia apa? Jamak dia, plural dia adalah abrarun. Ataupun boleh juga satu lagi, jamak dia adalah bararatun. Boleh? Bararatun, bararah. Okey. Dalam surah Abasa wa Tawalla ada bararah. Abrar ni ada dalam surah Idzas Samaa'un Fatarat, juzuk yang ke-30. Apa? Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang abrar berada dalam syurga na'im.
wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang yang jahat berada dalam neraka jahim. Nampak? Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin. Okey. Jadi abrar plural, mufrad dia adalah barrun. Fujjar, wa innal fujjara lafi jahim. Fujjar adalah plural, mufrad dia adalah mufrad ataupun singular dia adalah fajirun. Boleh? Jelas? Bararah maknanya orang yang baik. Sama semua makna sama. Cuma kalau seorang orang yang baik dipanggil barun, ramai orang-orang yang baik itu dipanggil abrar, orang-orang yang baik, ataupun bararah. Bukan barirah. Barirah ni siapa? Barirah ni hamba. Saya tak ingat, Sahih Bukhari ada sebut hamba. Hamba siapa ni? Hamba kepada Aisyah kalau tak salah. Kalau tak salah saya hamba kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Barirah. Kisah dia masyhur tau. Suami kepada Barirah telah ceraikan dia. Dah ceraikan dia. Tiba-tiba dia nak balik Barirah, tapi Barirah tak nak kat dia lah. Barirah tak nak kat dia. Jadi dia pergi pasar-pasar, dia macam dah dilamun cinta Barirah. Tapi sebenarnya Barirah dah tak endahkan dia. Bila mana Aisyah dan juga sahabat-sahabat yang lain bagi tahu, kembalilah kepada suami kamu. Barirah tak nak. Jadi bertepuk sebelah tanganlah dia. Kisah dia masyhur, tuan-tuan boleh baca dalam Fathul Bari pada Sahih Bukhari. Tuan-tuan baca kisah Barirah. Itu Barirah. Barirah. Kalau tak salah, ada satu hadis mengenai dengan Barirah ni. Orang bagi hadiah satu barang kepada dia. Satu sedekah lah, sedekah. Sebab dia hamba, orang bagi sedekah kat dia. Dia bagi kepada Nabi. Jadi dia bagi kepada Nabi. Jadi bila bagi kepada Nabi, transaksi berubah. Sebab apa transaksi berubah? Sebab Nabi tak makan harta sedekah. Nabi hanya makan harta hadiah. Okey, sedekah Nabi tak makan. Keturunan Nabi, keturunan Said Syarifah tak boleh makan harta zakat. Tak boleh guna harta zakat untuk keperluan diri. Tapi zaman sekarang ni ada ulama kata boleh lah. Sebab itu zaman dulu. Sekarang ni dah tak ada lah. Itu zaman dulu ketika perang. Sekarang dah tak ada dah, boleh diberikan. Sebahagian pendapat begitu. Tapi kita nak bagi tahunya mengenai dengan cerita apa tadi? Nabi Barirah, orang bagi dia sedekah, dia bagi Nabi. Nabi makan lah. Sebab apa? Transaksi berubah. Orang bagi kepada Barirah, transaksi tersebut dinamakan sedekah. Tak kira lah sedekah zakat ke sedekah sunat, yang penting sedekah. Nabi tak makan, tak kira sedekah wajib, sedekah sunat, Nabi tak makan. Nabi hanya makan hadiah sahaja. Jadi bila dia bagi kepada Nabi, bukan lagi sedekah, dah berubah sebagai hadiah kepada Nabi. Jadi sebab tu transaksi harta yang sama boleh jadi transaksi, pertama boleh jadi haram, kemudian jadi halal. Macam mana Nabi tak boleh makan harta sedekah? Kalau Nabi ambil harta sedekah, jadi makanan daripada Barirah tadi haram. Barirah tak apa, sebab dia hamba. Nabi tak boleh. Kemudian bila transaksi berubah daripada Barirah kepada Nabi, bukan lagi sedekah tetapi dinamakan hadiah. Sebab tu Nabi makan. Okey, boleh. Jadi begitulah juga orang guna toke judi, toke arak. Toke arak nombor 1. Kita jual nasi lemak je, sebelah kilang arak. Jadi toke dia datang beli,
nasi lemak kita. Dia ni tak ada bisnes lain lah. Kilang dia pun 5-6 ekar. Kilang arak. Tak ada bisnes lain, bisnes arak je. Memang haram lah sumber pendapatan dia. Memang haram. Tetapi bila duit tadi dia bagi kepada kita atas transaksi ataupun akad, bukan sedekah. Bukan sedekah, bukan bagi saja, transaksi akad jual beli. Maka jadilah halal balik. Walaupun sumber tu sumber haram daripada kilang arak dia tu, duit tu. Sebab dia toki arak, tak ada kerja lain dah. Kerja arak je. Jadi duit tu haram. Bila dia beli nasi lemak kita jadi halal sebab transaksi dah berubah. Boleh Lagi Al-Barru. Yang maha belas dan kasih. Al-Barru. Bar makna apa? Ini adalah nama Allah Ta'ala, Asma'ul Husna. Betul? Nama Allah Ta'ala. Al-Barri. Al-Bar adalah nama Allah Ta'ala yang maha belas kasihan, yang maha pengasih. Al-Bar. Jadi kalau kita nak bubuh nama anak Al-Bar, bubuhlah Abdul Barri. Abdul Barri. Baru betul Barri. Sebab bar tak boleh nama siapa, nama bar. Tak boleh lah. Sebab dia nama Allah, Asma'ul Husna. Makruh bubuh nama bar. Kena bubuh Abdun dulu depan. Abdu. Abdul Bar. Okey. Boleh Okey. Kemudian itu makna Al-Bar. Al-Bar ni isim fa'il dia sebenarnya. Isim fa'il. Maknanya barra yabarru verb fi'il. Birrun isim masdar. Barrun jamak dia abrar, itu adalah sifat musyabbahah. Okey. Al-barru adalah isim fa'il. Ini semua term-term tau. Term-term ni penting juga. Term-term ni penting juga. Ialah macam dalam bahasa Inggeris lah. Ada noun, ada adverb. Ada adverb. Lagi ada apa lagi? Adjective. Lagi ada verb, ada adverb. Macam-macam lah. Jadi benda ni penting tau. Tapi bagi orang dah faham, dia rasa tak ada apa dah. Macam bahasa Inggeris lah. Nak buat ayat, kena tahu mana satu noun, verb, adverb, conjunction dia. Kemudian baru kita boleh buat ayat elok. Tapi dalam bahasa Arab, orang yang dah faham, dia tak ambil tahu dah mana tu. Term-term tu. Tapi bagi orang yang baru belajar, itu penting tu. Term-term tu. Isim fa'il. Lagi apa lagi? Isim maf'ul. Lagi macam tadi sifat musyabbahah. Isim masdar. Isim masdar tu noun lah. Okey. Boleh nampak Sebab apa term-term ni penting? Dia akan memberi implikasi pada terjemah. Contoh kalau noun, terjemah dia apa? Terjemah dia maknanya adalah daratan. Kalau noun isim masdar kepada fi'il, terjemah dia apa? Terjemah dia adalah berbuat kebaikan. Okey, ataupun bakti ataupun kebaktian. Okey. Kalau isim fa'il, orang yang berbuat baik. Okey, isim fa'il. Sifat musyabbahah, mana orang yang berbuat baik, sama juga. Terjemah dia sama juga. Okey. Sekarang kita lihat nombor muka surat 74 yang bawah itu. Barakatun. Barakat ni apa? Barakatun keberkatan. Barakat. Kalau baraka yubariku, baraka yubariku, taberikan. Bukan baraka yubariku mubarakan. Mubarakan. Sebab apa? Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Qatala yuqatilu muqatalatan. Baraka yubariku mubarakatan. Mubarak. Mubarakah. Okey. Boleh Tabaraka adalah maha suci.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Awal surah Al-Furqan, awal surah Tabarakalladzi, suratul Mulk. Okey. Itu tabarak makna maha suci. Jadi yang selalu orang sebut mabruk. Kalau pengantin baru mabruk. Sana helwah. Birthday. Birthday dia sana helwah. Sebab sanah ni kita dah bincang lah awal-awal dulu dalam bulan pertama tu. Sanah ni dalam Quran digunakan untuk benda-benda yang kurang baik. Tahun-tahun yang kurang baik. Contoh tahun-tahun ditimpa musibah, kemarau dan sebagainya, sanah. Jadi bila sebut sanah hilwah, tahun yang manis, jadi tak apa nak kena. Jadi kalau kullu am wa anta bi khair, itu okeylah. Itu okeylah. Itu sebab am ni untuk benda yang selalunya tahun-tahun yang baik. Boleh. Jadi bila kawan kita kahwin, kita kata mabruk. Mabruk. Mabruk itu bahasa pasar. Bahasa pasar, bahasa ammi. Kalau mabruk itu dalam bahasa yang fusha adalah maknanya yang diduduk, unta yang didudukkan. Mabruk. Baraka yabruku makna kita panggil perbuatan unta yang duduk. Baraka. Unta duduk tak panggil jalasa. Jalasa ni kita yang duduk. Qa'ada kita yang duduk. Tapi bila sebut saja baraka, bukan makna berkat. Baraka makna unta duduk. Jadi bila sebut mabruk, mabruk. Unta yang didudukkan. Itu dalam bahasa fusha lah. Tapi dalam ammi diterima pakai. Mabruk, mabruk. Ayat yang betulnya macam mana? Ayat yang betul mubarak. Mubarak. InsyaAllah diberkati. InsyaAllah berkat, berkat. Itu maksud mubarak. Okey. Jadi bila benda jumpa kawan kita, birthday kawan kita tulis dalam Facebook, mabruk, mubarak. Mubarak. Okey? Sekali lagi kita tengok. Barakatun, keberkatan. Itu isim lah biasa. Baraka adalah memberkati. Selalu kawan sebut barakallahu fik. Kita jumpa kawan kita, barakallahu fik. Barakallahu fik. Allahu yubarik fik. Semoga Allah Ta'ala memberkati kamu. Allahu yubarik fik. Lagi apa lagi? Barakallahu fik. Semoga Allah Ta'ala memberkati kamu. Itu dipanggil jumlah du'aiyah. Jumlah apa? Du'aiyah. Semoga. Awal ada semoga terjemah dia. Jumlah du'aiyah. Barakallahu fik. Semoga Allah Ta'ala memberkati kamu. Macam jazakallah. Jazakallah khairan kathira. Semoga Allah Ta'ala membalas kamu dengan kebaikan yang sangat banyak. Itu semoga. Itu jumlah du'aiyah. Kita doa lah. Kita panggil jumlah doa kepada orang lain. Jazakallah ni penting tau. Dalam hadis kata siapa? Man sana'a ma'rufan. Siapa yang buat baik kepada seseorang yang lain. Maka hendaklah dia sebut jazakallah faqad ablaghas sana. Sesungguhnya siapa sebut jazakallah itu adalah mubalaghah pada pujian. Mana orang bagi apa kat kita pun jazakallah. Itulah mubalaghah dalam pujian. Nampak biasa je jazakallah. Macam terima kasih lah. Jazakallah tinggi lagi. Kita doakan untuk dia. Semoga Allah Ta'ala membalasi dengan yang lebih baik lagi kepada kamu. Nampak? Jazakallah. Nabi kata itulah sebaik-baik pujian. Itu yang mubalaghah dalam pujian. Boleh tak bagi apa pun tak apa. Orang bagi kita makanan, minuman, jazakallah, cukup. Itu dah cukup besar lah sebenarnya. Dah cukup besar lah sebenarnya. Faqad ablaghas sana. Okey. Jadi baraka yubariku. Mubarakatan. Mubarikun, mubarakun. Itu mubarak, mubarak. Yang diberkati. Boleh Kalau ada apa soalan, tulislah di ruangan komen. Mungkin tuan-tuan nak suruh ulang benda yang tak faham tadi. Boleh kita usahakan untuk repeat lah.
Yang mana tuan-tuan rasa laju sangat tak apa faham ni. Boleh? Okey. Kemudian kita lihat perkataan ba sin ta. Dua ba Kita bincang dua ba ni. Dua ba sahaja. Ba, sin dan ta. Basata ya besutu. Apa maksud basata ya besutu? Makna hulur ataupun lapangkan. Apa Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Nampak? Allahu yabsutur rizqa. Allah Ta'ala yang menghamparkan. Apa maksud hampar? Yang meluaskan, melapangkan rezeki di kalangan hamba siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Nampak? Basata ni makna luaskan, hamparkan. Dalam surah Al-Isra' pada dua lai. Tadi tu surah apa tadi saya baca tadi, surah apa nama? Surah juzuk 21. Satu lai juzuk 21. Bawah. Ayat second lai bawah. Satu lai juzuk 21 dipanggil surah sebelum surah Rum, surah apa? Surah Al-Ankabut. Dalam surah Isra' ada dua lai. Tuan-tuan buka. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutaha kullal basta. Jangan kamu kikir. Berpeluk tubuh tak nak bagi langsung, kikir duit ni. Nak sembunyi semua. Ataupun wala tabsutaha kullal basta. Janganlah kamu menghamparkan dengan seluas-luasnya. Semua sekali kamu bagi. Kamu punya makan pun tak ada. Semua kamu bagi. Mana duit? Nak makan tengah hari, petang. Tak ada. Sedekah habis. Quran kata janganlah buat macam tu. Melainkan orang yang betul-betul tawakal tinggi, tak apalah. Boleh Itu makna basata ya basutu, hampar. Okey. Melapangkan, menghulurkan. Bastah. Bastah ni makna kelapangan. Bastah. Dalam surah apa? Juzuk 8 9 lai Apa nama tu ayat dah? Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Sin, bastah. Dia ada dua tau kita tengok dalam Quran. Kalau bastah ni dia ada dua. Satu sod, satu sin. Cara baca kita tengok huruf yang atas lah. Ba, sod, ta, ta. Ta marbutah. Atas dia huruf sin, baca dengan sin. Kalau atas dia sod, baca dengan sod. Okey. Dia ada huruf kecil atas. Tuan-tuan buka Al-Quran senang. Kena belajar ilmu tajwid lah pula. Juzuk 8 tuan-tuan tengok. Berapa lai saya kata tadi? 9 lai. Juzuk 8. Buka Al-Quran tuan-tuan 8 mana? 8 dah ni. Okey. Bastah, nampak? Basata. Dia sod, tapi atas tu ada sin kecil. Muka surat apa? 159. 100 berapa? 59. Ada sin kecil atas. Sin kecil itulah dipanggil apa tu? Sin kecil tu dipanggil apa? Kita dalam ilmu tajwid kita baca dia bastah. Baca sin, jangan baca sod. Sebab sod di bawah, baca apa yang di atas. Boleh? Satu lagi bisat. Bisat ni makna hamparan. Bisat, hampar. Isim masdar dia lah. Basata ya basutu bisatan. Hamparan. Kapek ke permaidani ke. Permaidani panggil bisat juga Permaidani bisat. Tapi kalau batu mama, lantai, dipanggil bilal ta. Ba lam alif ta, bilal ta. Okey. Tapi di sini hamparan, kapek ke permaidani ke dipanggil apa? Bisata. Okey. Cukup sekadar itu. Dah 1 jam, dah hampir-hampir lah, tak sampai 1 jam lagi Dalam 40 minit lah. Kita tengok ada banyak lagi tak?
Banyak lagi huruf ba ni, huruf ba 2 ba. Huruf ba 2 ba. Apa 2 ba? 2 kotak merah. Banyak. Banyak. Jadi kita sambunglah pada keesokan harinya, itu lebih baik sebab banyak sangat ni. Sini. 2 ba. Okey. Ada apa-apa soalan tu? Tak ada apa Kalau tak ada apa-apa, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada sesi yang kedua yang akan diambil oleh Ustaz Agong kita, insya-Allah. Falyatafaddal ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da, amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan menyambungkan latihan kaedah kata dasar Al-Quran dalam kitab yang warna merah ni atau pink ini. InsyaAllah kita akan sambung pada muka surat 27. Boleh. Jadi muka surat 27. Jadi muka surat 27. Jadi kita menggunakan kitab ni juga untuk mencari kata dasar dia. Jadi kitab ni digunakan, kita fokus pada nanti kita boleh menggunakan kamus kata dasar yang ada dalam kitab yang hijau ni selagi kita membuat latihan yang ada di sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, buka muka surat 27, surah Al-Baqarah ayat yang ke-57 dan 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Ayat yang ke-57. Wa zallalna. 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 Kita zallalna. Itu yang pertama. Jadi dibuat sini ni warna biru ni. Di bawah ni dah tulis juga zallalna, nombor 1. Zallalna. Apa kata dasar dia dan apa makna dia? Wa zallalna. Ini yang na ni, ini adalah pelaku, simbol pelaku bermaknakan kami. Kami atau kita. Zallala. Zallala. Jadi zat, lam. Itu apa kata dasar dia? Tuan-tuan dan perempuan, dari ini ni kita dah tahu wazan dia. Kita kena tahu dulu wazan dia. Wazan tu ada dalam kitab yang hijau ni. Kitab yang hijau ni, muka surat 14. Sini ada sini, semua wazan. Pola dia. Pola atau wazan atau corak dia. Jadi, zallal ni adalah fi'il madi. Kita tengok corak untuk fi'il madi. Tengok corak untuk fi'il madi. Sini ada fi'il madi. Nampak? Tengok corak dia. Yang mana dia? Yang fa'ala. Sama dia. Zallal. Zallal ni kan sebenarnya zallala. Fa'ala. Fa'ala. Sama dia bentuk dia. Dari ini ni, kita boleh dapatkan bahawasanya kata dasar dia adalah zat. Ain dia apa? Lam. Lam dia lam. Jadi kalau kita nak mencari kata dasar, kita cari huruf yang sejajar dengan fa, ain dan lam. Fa dengan zat, ain dengan lam dengan lam. Sama dia kan? Dah 3 kata, dah 3 huruf, maka ini kata dasar dia. Kita cari dalam kamus kata dasar. Kita cari dalam kamus kata dasar ni. Kita cari yang
Zod lam lam. Ya. Ni pada muka surat yang ke 146. Muka surat 146. Muka surat 146. Boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok sana. Di sini ada zallala. Zallala makna dia meneduhkan. Meneduhkan. Zallala makna dia meneduhkan. Ini ada zallala. Jadi wazallalna, dari kami telah meneduhkan alaikum, ke atas kalian, dan kami telah meneduhkan kalian al-ghamama. Al-ghamama ni apa makna dia? Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari, itu kata dasar dia. Sini ni bukan sebagai latihan. Al-ghamama ni tak ada sebagai latihan. Kita boleh cari terus dalam kamus kata dasar. Al-ghamam. Al-ghamam ni ada pada muka surat di kamus kata dasar, muka surat yang ke pada muka surat yang 158. Gha, mim dan mim. Ghai, ghin, mim dan mim. Sini ada ghamam, awan makna dia. 158, muka surat 158. Jadi wazallalna alaikumul ghamama, dan kami telah meneduhkan kalian dengan awan. Wa anzalna. Anzalna. Wa anzalna. Wa anzalna. Na ni pun sebagai pelaku dia. Kami. Anzal. Ini apa kata dasar dia? Kita cari dulu wazan dia, pola dia. Ini adalah fi'il madi, sama dengan zalla. Ini fi'il madi, apa pola dia? Kita tengok di kamus yang di buku yang hijau ni, di muka surat 14. Kita tengok sana pola dia apa. Di sini anzal, anzala. Yang mana pola dia? Yang mana satu? Yang nombor 2 ni, af'ala, anzala. Sini dia, ni pola dia. So kita tulis af'ala. Maka kita akan terjumpa yang mana sejajar dengan fa, ain dan lam. Yang sejajar adalah nun. Ain dia zai, lam dia lam. Berarti kata dasar, maknanya kata dasar dia adalah nun, zai dan lam. Baru kita terjumpa makna dia. Makna dia apa dalam kamus kata dasar? Boleh kita cari dalam kamus kata dasar. Okey. Boleh. Ni, anzala. Makna dia apa? Buka muka surat 191. 191, maka akan terjumpa anzala, menurunkan. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan alaikumul manna wassalwa. Dan kami telah menurunkan kepada kalian tu manna wassalwa. Kulu min tayyibatin, makanlah. Kulu. Di sini ni, kulu ni di Dr. Warusli atau tulis kulu ni apa kata dasar dia? Ni sebagai latihan dia. Warna biru. Kulu nombor 3. Kulu ni apa kata dasar dia? Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah, kulu ni sini ni yang waw di akhiran ni adalah fa'il dia, pelaku dia. Ni fi'il amar ni, fi'il amar. Hendaklah kalian, ni ramai, kalian mana dia? Hendaklah kalian. Yang ini ni adalah fi'il amar. Di sini sebenarnya di perkataan kulu, ni kan kulu, asal dia adalah kul. Kul. Asal dia adalah kul. Okey. Fi'il madi dia sebenarnya adalah akala. Akala, fi'il mudhari' dia ya'kulu. Ya'kulu. Akala ya'kulu. Akala ya'kulu. Dan hamzah dia ni akala ya'kulu. Sini ada hamzah.
Bila mana jadi fi'il amar, hamzah dia dipadamkan. Jadi akalan ni hilang dia. Jadi dia kul. Sama macam tuan-tuan dan puan-puan, bahasa Arab mengambil apa? Akhadha. Akhadha ya'khudhu. Fi'il amar dia macam mana? Hilang yang hamzah dia ni. Jadi dia khudh. Jadi dia khudh saja. Khudh. Macam tu juga lagi yang janji dia, hamzah dia tu di awal. Macam yang lain, apa lagi ya? Nanti boleh kita akan terjumpa lain lagi. Kalau tuan-tuan ada perempuan ada boleh ingat apa saja kata kerja yang diawali oleh hamzah, nanti boleh share di sini. Kita cari fi'il amar dia tu dihilangkan hamzah dia tu. Okey. Jadi kulu ni makna dia makanlah dan hendaklah kalian makan. Jadi kata dasar di sini ni yang nombor 3 ni, kata dasar dia adalah hamzah, kaf dan lam. Itu kata dasar dia. Dan hendaklah kalian makan min thayyibatin, daripada yang baik-baik, ma razaqnakum. Atas berarti atas tu hilang. Tapi atas ni ada huruf illah. Jadi hilang hamzah dia. Ata ya'ti. Hilang huruf illah dia, jadi ti dia. Macam tu. Ti dia. Sebabkan huruf illah dia pun ada sana. Jadi hilang huruf illah dia. Hamzah pun ni tetap hilang. Okey. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, dan makan, dan hendaklah kalian semua makan min thayyibati, daripada yang hal-hal yang baik, ma razaqnakum. Yang razaqnakum. 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 Ni makna dia, ini kalian. Yang na di sini ni sebagai pelaku, kami. Razaq. Ini ni apa makna dia, kata kerja satu ni? Sebelum kita cari makna dia, kita kena tahu dulu kata dasar dia. Cuma sini senang je, sini dah 3 huruf. Maknanya ini kata dasar dia, ra, zai dan qaf. Boleh kita cari dalam kamus kata dasar, ra, zai dan qaf. Itu makna dia memberi rezeki. Dan kami memberi kalian rezeki. Maksud dia, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah apa saja yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Zalamu. Zalamu apa makna dia? Zalamu, mereka Zolamuna. Ini yang waw ni sebagai fa'il. Waw tu sebagai fa'il. Yang na di sini. Ini bukan fa'il lagi. Di sini ni sebagai objek dia yang dikenakan. Mereka menzolimi kami. Jadi zolamu di sini ada. Zolamu di sini pun tak ada. Sini tak tulis sekali ya. Okey. Mereka menzolim, dan mereka tidaklah menzalimi kami. Ma di sini tidaklah meniadakan. Jadi wa ma zalamuna, dan mereka tidaklah menzalimi kami, walakin, dan akan tetapi atau melainkan, kanu. Kanu ni kita cari. Kanu. Tapi kita pun dah pernah belajar mencari kata dasar kanu. Yang waw ni mereka. Ini kata dasar dia adalah kaf, alif dan nun. Tapi dalam kamus kata dasar tak ada kata dasar tu alif. Jadi yang huruf illah alif tu kadang-kadang dia adalah waw yang menyamar dari alif ataupun ya yang menyamar dari alif. Sini adalah waw. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari dalam kamus kata dasar. Kata dasar dia adalah kaf, waw dan nun. Makna dia apa? Menjadi atau adalah. Cuma kadang-kadang dia tak ada dibagi makna pun. Akan tetapi mereka, tak payah dibagi makna menjadi. Akan tetapi mereka
Anfusahum, diri mereka, yazlimun. Yazlimun ni apa ni? Kata dasar dia. Yang waw ni adalah pelaku dia, mereka, ramai. Mereka yazlim. Yazlim ni daripada yang sini tadi. Ni zalam. Zalama yazlimu. Menzalimi mana dia? Sama tadi. Jadi sama ni kata dasar dia. Zat, lam dan mim. Zat, lam dan mim. Akan tetapi mereka, diri mereka menzalimi. Maksud dia apa? Akan tetapi mereka menzalimi diri mereka. Jadi objek dia diawalkan. Itulah cantik dia bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran ni. Kadang-kadang dia, kalau dalam bahasa yang simple, yang sederhananya, akan tetapi mereka menzalimi diri mereka. Tapi dalam bahasa Al-Quran ni, diawalkan objek itu. Akan tetapi diri mereka zalimi. Maksud dia mereka menzalimi diri mereka. Okey. Wa idh qulna dukhulu. Okey. Wa idh qulna dukhulu. Dan ketika, dan ingatlah ketika qulna. Ini pun kita dah bincang semalam. Qulna. 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 Ni kami. Qul. Ini asal dia adalah qala. Qala. Jadi kata dasar dia qaf, waw dan lam. Alif ni bukan kata dasar. Kita pun dah pernah bincang yang ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kembali video-video sebelum ni. Jadi qulna tu. Ada juga nanti qultu, qulta. Itu tu kata asal dia qaf, alif dan lam. Cuma kata dasar dia bukan alif, tapi alif tu ditukar jadi waw. Dan ingatlah ketika kami mengatakan udkhulu. Udkhulu. Ini fi'il amar ni. Udkhulu. Ini kalian. Ini fa'il dia, ini pelaku dia. Dan ingatlah ketika kami mengatakan udkhulu, hendaklah kalian. Hendaklah kalian. Ini apa makna dia? Udkhulu ni, udkhul ni apa makna dia? Ini fi'il amar dia. Fi'il madi dia adalah dakhala yadkhulu. Okey. Tuan-tuan pun kalau tak tahu fi'il madi dan fi'il mudhari' dia, ini kan fi'il madi dan fi'il mudhari' ni. Kalau tak tahu yang ni, boleh padam je yang alif ni, maka dapat kata dasar dia adalah dal, dal, kha dan lam. Itu kata dasar dia. Cuma kalau nak yang bagus dia, tuan-tuan dan puan-puan tahu apa fi'il madi dan fi'il mudhari'. Fi'il madi dia adalah dakhala, fi'il mudhari' dia adalah yadkhulu. Dari fi'il madi ni kita tahu ni, kata dasar dia adalah dal, kha dan lam. Kalau tuan-tuan dan puan-puan cari dalam kamus kata dasar, makna dia adalah masuk. Okey. Jadi wa idh qulna dukhulu, dan ingatlah ketika kami mengatakan hendaklah kalian masuk hadhil qaryah, kampung ini, fakulu, tadi dah ada tadi, fakulu, maka makanlah, min haitsu, minha, makanlah daripada yang ada di sana tu, haitsu, dari mana pun, syi'tum, dari mana yang kalian sukai, ragadan. Ragadan ni apa makna dia? Boleh kita cari. Boleh kita cari dalam kamus kata dasar. Sini ada. Ragadun. Mewah ni. Mewah makna dia. Maksud dia yang kamu sukai saja. Yang mana saja yang kamu sukai. Ragadun, mewah. Okey. Syi'tum. Syi'tum ni apa kata dasar dia? Sini ni yang syi'tum ni kena cari kata dasar dia. Syi'tum. Syi'tum. Syi'tum ni tuan-tuan dan puan-puan, ni sama macam qala ni tadi. Case dia. Syi'tum. Syi'tum ni, ini kalian.
Kalian. Yang ni fi'il madi dia. Dia sama macam kul ni. Di sini ni ada huruf illah sebenarnya. Sebenarnya fi'il madi dia adalah sya'a yashi'u. Sya'a yasha'u. Sya'a yasha'u yasha'u kan? Yasha'u. Sya'a yasha'u. Asal dia. Tapi bila mana dah berjumpa dengan pelaku macam ni, sya'a, jadi dia sya'a, bukan sya'tum, bukan sya'tum tapi syi'tum. Syi'tum, maksud dia apa yang kalian sukai. Jadi hendaklah kalian makan dari apa saja yang kalian sukai. Wadkhulu, dan masuklah dari pintu masuklah ke pintu tu sujjadan, dalam keadaan bersujud. Waqulu, ni sama dengan tadi ni. Dan qulu ni kita dah pernah. Ni dengan qulna ni sama dia dengan ni. Kata dasar dia apa dia tadi? Qaf, waw dan lam. Jadi qulu ni kata dasar dia adalah qaf, waw dan lam. Makna dia sini apa? Sini ni fi'il amar dia, tuan-tuan dan puan-puan. Maksud dia, katakanlah, hendaklah kalian mengatakan hittatun naghfir lakum khatayakum. Hittatun apa makna dia? Boleh kita cari. Okey. Hittatun, ha, ta dan ta. Okey. Ni hittatun. Taubat. Minta gugur dosa. Bertobat. Waqulu, dan katakanlah hittatun, bertobatlah. Naghfir lakum, kami ampunkan. Naghfir. Apa kata dasar dia ni? Naghfir. Naghfir ni makna yang nun ni kan tanda fi'il mudhari'. Nun ni fi'il mudhari', tanda fi'il mudhari'. Jadi kata dasar dia adalah gha, fa dan ra. Fi'il madi dia sebenarnya ghafara. Ghafara yang yaghfiru. Yaghfiru dunuba. Yaghfir, ghafara, yaghfiru. Kalau tengok di kamus kata dasar, iaitu pada gha, fa dan ra, maka akan terjumpa makna dia adalah mengampuni. Kami mengampuni kalian khatayakum, dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian, wasanazidul muhsinin, dan kami akan memberikan tambahan bagi orang-orang muhsin. Sanazid, nazidu pun ini juga, tuan-tuan dan puan-puan, nun ni adalah simbol fi'il mudhari'. Jadi kata dasar dia zai, ya dan dal. Zada fi'il madi dia, yazidu fi'il mudhari' dia. Zada yazidu, makna dia menambahkan. Okey. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan memberikan tambahan bagi orang muhsin. Jadi itulah dulu pada latihan yang ke-27 ni, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh kita cari sekejap zada yazidu ni, boleh kita cari. Untuk selagi ada masa. Boleh kita cari. Ni bertambah. Bertambah atau menambah. Kami akan menambah orang-orang muhsin. Muhsin tu orang yang berbuat baik. Ahsana yuhsinu. Jadi kalau muhsin tu orang yang berbuat baik. Tapi kalau zada yazidu ni makna dia menambah atau bertambah. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita dah tahu ni kata dasar dia apa saja. Yang pertama, zallal. Zallalna, makna dia kata dasar dia adalah zat, lam dan lam. Makna dia apa? Meneduhkan. Anzalna. Anzalna kata dasar dia adalah nun, zai dan lam. Makna dia apa? Menurunkan. Kulu kata dasar dia apa? Kaf, amzah, kaf dan lam. Kata dasar dia apa? Kata dasar tadi makna dia apa? Makanlah. Razaqna. Kata dasar dia ra, zai dan qaf. Makna dia memberikan rezeki.
Kanu. Kata dasar dia adalah kaf, waw dan nun. Makna dia mereka menjadi. Yazlimun. Kata dasar dia adalah zat, lam dan mim. Makna dia apa? Menzolimi. Qulna. Kata dasar dia qaf, waw dan lam. Makna dia mengatakan. Udkhulu. Kata dasar dia dal, kha dan lam. Makna dia masuklah. Syi'tum. Kata dasar dia syai, alif, ya dan hamzah. Makna dia berkehendak. Qulu. Kata dasar dia qaf, waw dan lam. Makna dia katakanlah. Naghfir. Kata dasar dia ra, fa dan ra. Makna dia mengampunkan, memberi ampun. Nazilu. Kata dasar dia zayya dan dal. Makna dia bertambah atau menambah. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan latihan kita pada muka surat yang ke-27. Jadi esok insya-Allah kita akan masuk pada muka surat yang ke-28. Pada muka surat 28 ni kita esok insya-Allah kita mencari makna lagi. Mencari makna, kata dasar dia ada, kita cari makna. Makna ni menyesuaikan dengan ayat yang ada. Okey. Dia jadi itu saja dulu pada hari ini. Semoga tuan-tuan dan puan-puan boleh memahami dari apa yang kita kongsikan mengenai bahasa Arab Al-Quran, dan boleh tuan-tuan dan puan-puan bersemangat lagi membuat latihan di rumah. Lalu esok pun kita akan ulang lagi latihan tersebut. Jadi sebelum kita menguraikan dan berkongsi kepada tuan-tuan dari kamus latihan kata dasar ni, alangkah eloknya tuan-tuan dan puan-puan menyiapkan atau membuat latihan sendiri terlebih dahulu. Jadi esok tinggal correction lagi, ataupun yang tak tahu boleh tengok live yang kita kongsikan. Jadi itu saja terlebih dahulu. Mohon maaf atas segala kesilapan saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil-alamin. Jazakallah khairal jazak diucapkan kepada Ustaz Agong kita lah. Banyak memberi pencerahan pada hari ini. Sebelum kita berpindah kepada sesi tadabbur, kita tak panjang hari ini, dalam 15 minit, 10 ke 15 minit sahaja. Sebelum kita berpindah kepada sesi tadabbur Al-Quran, suka saya ingatkan tuan-tuan dan juga puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quranul Karim, terjemahan Al-Quranul Karim mesti bersama di sebelah tuan-tuan dan juga puan-puan, supaya makna lebih faham, lebih menghayati. Kalau tuan-tuan sekadar mendengar, tuan-tuan tidak akan faham dan juga akan datang perasaan boring, bosan. Okey. Sebelum kita nak teruskan kepada pengajian kita pada hari ini, suka juga saya ingatkan kepada tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah, soalan yang tadi, ada orang tanya soalan tadi, iaitu apakah jawapan jazakallah? Jazakallah. Orang bagi kat kita barang, orang kata jazakallah, semoga Allah Ta'ala membalasi kebaikan tuan. Apa jawapan dia? Jawapan dia banyak. Jawapan dia kita ucapkan balik, membalik jazakallah. Dia ucap jazakallah, semoga Allah Ta'ala balasi kebaikan kita. Kita ucap balik jazakallah, semoga Allah Ta'ala balasi kebaikan kamu kerana kamu ucapkan baik kepada aku. Ataupun kalau dia ucapkan jazakallah, kita kata amin. Amin. Boleh tak amin? Amin. Tu panjangkan, min panjangkan, amin. Apa maksud amin? Semoga Allah Ta'ala balasi kebaikan tuan. Amin. Supaya Allah Ta'ala makbulkan. Betul? Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan balasi kebaikan kita. Amin. Itu doa. Setiap doa yang baik kita amin. Tak apa je lah tadi.
Kita terpaksa kena ulang sekali lagi. Mikrofon jatuh. Terpaksa kena ulang sekali lagi. Setiap orang yang kita buat kebaikan kepada dia, dia akan mengucapkan kepada kita jazakallah. Kita ucapkan fajazakallah. Fajazakallah. Maka semoga Allah Ta'ala juga fajazakallah, semoga Allah Ta'ala juga membalasi kebaikan kamu. Okey. Dia ucap jazakallah, kita ucap balik jazakallah. Sebab dia perkataan dia perkataan baik, doakan untuk kita, kita pun doakan untuk dia balik. Ataupun cara yang kedua, kita boleh juga orang kata jazakallah kepada kita. Kita kata amin. Itu 2 harakat, min pun 2 harakat. Amin. Jangan amin. Amin. Itu panjangkan. Bila orang doa baik untuk kita, kita amin adalah amin. Amin. Semoga Allah membalasi jasa baik Tuhan. Amin. Jadi orang bagi kita bagi seseorang hadiah pen 1. Jazakallah. Amin. Cukup. Jawapan yang ketiga, boleh juga dia bagikan kita pen. Kita bagi kepada dia pen. Dia ucapkan jazakallah, kita kata wa iyyak. Wa iyyak kepada kamu pun Allah Ta'ala balas juga kebaikan. Wa iyyaka. Jazakallah wa iyyaka. Wa iyyak. Wa iyyak. Kamu pun dibalas kebaikan juga. Cuma dalam bahasa Melayu kita panjanglah. Kalau dalam bahasa Arab, jazakallah wa iyyak. Dalam bahasa Melayu kita, jazakallah, semoga kamu juga dibalasi seperti itu. Kan panjang bahasa Melayu tu. Lagi pendek, orang kata jazakallah fa jazakallah. Kita ucap balik jazakallah. Lagi pendek. Okey. Jadi ada 3 jawapan. Amin. Wa iyyak. Lagi yang ketiga, fa jazakallah juga. Ataupun yang keempat, ada juga yang keempat, amin wa iyyak. Amin untuk kita, wa iyyak untuk kamu juga. Amin wa iyyak. Okey. Soalan nombor 2 tadi, mengenai dengan apa tadi satu lagi? Sanah helwah. Sanah helwah ni tak boleh ke? Sanah helwah boleh lah. Cuma orang yang mendalami bahasa, dia tak apa gemar guna ayat tu. Dia tak gemar. Dia tak apa suka. Sebab sanah helwah tu memang anda baik, tahun yang baik, tahun yang manis. Dari sudut bahasanya betul. Tak jadi masalah. Cuma orang yang mendalami bahasa, dia tahu sanah ni tak sesuai untuk benda-benda yang baik. Benda yang baik dalam Quran sebut amun. Jamak dia awamun. Okey? Jadi dia tak gunakan. Walaupun dari sudut penggunaan itu orang guna je. Cuma orang yang mendalami bahasa, dia tak nak guna perkataan tu. Okey. Kita terus kepada sesi tadabbur kita. Surah An-Nisa ayat 127. Tuan-tuan buka Surah An-Nisa ayat 127. Mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wa yastaftunaka fin nisa. Mereka minta fatwa kepada kamu wahai Muhammad mengenai dengan perempuan. Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa'il lati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Pada ayat 98. Okey, ayat 90 ayat pula muka surat 98 page yang ke-98 ayat 127. Jadi mereka tanya kepada kamu mengenai dengan anak-anak yatim perempuan ni yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang telah diwajibkan kepada mereka. Wa targhabun, dan kamu
para wali ingin menikahi mereka, dan kepada orang yang lemah di kalangan anak-anak. Okey, sekarang kita punya highlight kita, tadabbur tak perlulah panjang-panjang Itu kena belajar tafsir lah. Tadabbur kita ambil potongan ayat. Sekarang watarughabuna an tankihuhunna. Watarughabun. Untuk pengetahuan sidang pendengar, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, raghiba yarghabu. Raghiba yarghabu ada dua makna. Sama ada raghiba lepas dia fi ke ataupun lepas dia an. Kalau raghiba fi maknanya suka. Kalau raghiba an maknanya tak suka. Okey. Sekarang yang menjadi kemusykilan kita pada ayat 127, wa targhabuna an tankihuhunna. Lepas raghiba yarghabu, targhabuna, tak ada pun, an pun tak ada, fi pun tak ada. Macam mana kita nak faham tu? Mereka kamu ni suka ataupun tak suka? Okey. Kamu ni sebenarnya suka ke tak suka? Jangan nampak. Indahnya perkataan Quran, dia tak letak fi dan juga an. Dalam bahasa Arab, dalam konsep bahasa Arab, tak boleh dihazafkan huruf fi ataupun an selepas raghiba yarghabu. Wa targhabuna fi, wa targhabuna an. Tengok ayat. Dia suka ke tak suka? Kalau dia tidak bubuh huruf jar tu sama ada fi ataupun an, maka hukumnya tak dibenarkan. Tak boleh, penggunaan tersebut salah. Melainkan sekiranya ada dua perkara, iaitu sekiranya ta'yinil maqsud. Apa maksud ta'yinil maqsud? Iaitu maksud jelas. Memang kita tahulah dia ni memang suka, dia ni memang tak suka, dah jelas, tak perlu bagi tahu raghibaan ke fi, tak perlu. Ataupun dia aman daripada kesamaran. Apa maksud aman kesamaran? Tidak ada kekeliruan. Tidak ada kekeliruan. Memang ayat ni dah jelas, semua orang faham. Itu boleh. Cuma sekarang di sini pada ayat ini, pendek je, watarughabuna satu kalimah, an tankihuhunna satu kalimah. Dua kalimah yang kita tadabbur hari ini. Okey. Masalah di sini, huruf jar an ataupun fi telah dihazafkan, telah dibuang. Sedangkan maksud tak jelas. Itu yang masalah tu, maksud tak jelas. Bila maksud tak jelas, kalau ikutkan salah lah. Sebab bila maksud tak jelas, maka dalam konsep bahasa Arab hukumnya adalah salah. Tapi kan kita nak kata Quran salah. Jadi maksudnya di sini, apa dia nak bagi tahu kita? Nak bagi tahu kepada kita yang dimaksudkan tak ada dibuang fi dan juga an, ada kedua-dua makna serentak. Ada dua-dua makna serentak satu ayat tu. Dibuangkan fi ataupun an sebab maksud tak jelas, tak boleh buang. Tapi kerana dalam ayat itu mengandungi dua-dua makna. Suka pun kemungkinan, tak suka pun kemungkinan. Dalam kitab Kasyaf Zamakhsyari pun menceritakan perkara yang sama. Okey. Sekarang ni kamu targhabuna an tankihuhunna, kamu suka nak kahwin dengan mereka. Boleh jadi. Kemungkinan kamu memang suka nak kahwin dengan anak yatim tadi. Sebab apa? Sebab harta pun banyak, rupa pun cantik. Okey. Kerana kecantikan mereka tu menyebabkan kamu suka nak kahwin dengan mereka. Kemungkinan juga raghiba yarghabu an, makna kamu tak suka. Sebab apa kamu tak suka? Yelah sebab anak yatim tu bodoh, tapi harta banyak. Kamu kahwin juga, harta punya pasal. Jadi di sini indahnya takbir, structure daripada Allah Ta'ala bila dihazafkan fi ataupun an, menunjukkan takbir ini adalah azim, jalil, mengandungi dua makna serentak. Nampak? Dia itlaq maknayain. Makna dua-dua boleh masuk. Nampak tak? Sebab itu Quran tak letakkan watarghabuna an na watarghabuna fi ke watarghabuna an. Quran tak letak. Okey Kemudian kita terus berpindah tadabbur yang kedua.
mengenai dengan suratul Baqarah ayat 136. Tuan-tuan buka Dan juga suratul Al-Imran ayat 84. Tuan-tuan buka satu-satu. Surah Al-Baqarah 136. Mana 136? Juz 1 10 helai Juz 1 10 helai. Last page yang terakhir sikit juz 1. Okey. Tuan-tuan tengok 136. Nampak? Mana? Okey, ayat dia panjang sikitlah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Boleh Tuan-tuan buka Quran. Ayat ke berapa tadi? Ayat ke 136. Itu surah Baqarah. Ayat dia sama tau dengan ayat nombor berapa ni? Surah Al-Imran ayat 84. Lebih kurang sama tapi beza sikit-sikit. 84. Surah Al-Imran 84. Okey. Tuan-tuan tengok. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Pada ayat Al-Baqarah 136, surah Al-Imran ayat 84, beza di mana? Okey. Yang pertama kita kenal perbezaan dahulu. Ayat surah Al-Baqarah 136, beza dia dekat wama unzila ilaina ila. Okey? Wama unzila ila. Semua ila. Tapi pada surah Al-Imran ayat 84 dia tak sebut ila, dia sebut apa? Wama unzila alaina wama unzila ala Ibrahim wa Ismail. Okey. Perbezaan pada huruf jar aja. Ila dengan ala. Nampak Okey. Dalam Durrut Tanzil, dalam Durrah At-Tanzil kitab ada orang bertanya, dia tanya mengenai dua tempat ini. Salah satu unzila ilaina, salah satu lagi dengan unzila alaina. Tempat yang kedua, apa dia tu? Tuan-tuan lihat dalam ayat surah Al-Baqarah 136 tadi, wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Nampak wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, itu ada di mana? Pada ayat 136. Tapi ayat tersebut tidak ada pula wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Tak ada. Tapi dia terus kepada wa ma utiya Musa wa Isa, kemudian wan nabiyyuna min rabbihim. Tak ada wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, tak ada. Dia wan nabi. Wa ma utiya dibuang, dihazafkan. Itu yang pelik tu. Dua perkara yang kita pelik. Okey. Okey, ala. Bila sebut ala ni, apa function dia? Dalam surah Al-Imran ni. Bila sebut ala, diletakkan ke atas sesuatu yang mana atas sesuatu. Ala, atas sesuatu. Ala. Dia berada di atas.
Kemudian datang pun daripada atas. Itu ala. Ala datang daripada atas. Turun bawah. Kalau ila, dia menunjukkan berakhirnya sesuatu sih. Zahabtu minal masjid ila suq. Ila isuq. Tempat destinasi kita. Ila. Nampak? Ala daripada atas ke bawah. Nampak perbezaan tu? Okey. Sekarang dipilih perkataan ila pada surah Al-Baqarah. Nampak? Katakanlah oleh kamu, wahai orang-orang beriman, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan kami beriman kepada. Nampak? Kepada siapa? Kepada apa yang diturunkan kepada kami beriman. Apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kami beriman. Apa diturunkan kepada Nabi Ismail, kami beriman. Apa diturunkan kepada Nabi Ishak, Nabi Yaqub, cucu-cucu mereka, kami beriman. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang Islam. Kerana itulah Quran memilih perkataan ila, bukan ala. Kerana orang beriman tak turun wahyu ke atas mereka daripada langit. Orang Islam mana turun wahyu? Ada orang beriman kata, orang qulu amanna billahi wa ma unzila alaina. Katakanlah wahai orang-orang Islam, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan ke atas kami. Tak boleh wahyu tak turun kepada orang beriman. Wahyu turun kepada nabi-nabi, bukan kepada orang beriman. Orang beriman ini, orang Islam, dia beriman apa yang ada pada nabi, apa kitab yang ada pada nabi, kitab ada pada Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Ismail, Ishak, Yaqub dan sebagainya. Okey, sesuai perkataan ayat surah Al-Baqarah ayat 136 menceritakan diletakkan huruf jar ila kerana ayat tadi ditujukan untuk orang-orang beriman, orang-orang Islam. Mereka tak diturunkan wahyu daripada langit. Mereka beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi mereka. Jadi sebab itu mereka beriman diletakkan ila. Khitab ditujukan kepada orang-orang Islam, orang-orang beriman. Hanya saja diturunkan kepada nabi-nabi, kemudian berakhir daripada sisi mereka kepada mereka, iaitu nabi-nabi perlulah diletakkan ala. Okey. Apabila nabi, kita lihat apabila nabi qulu, khitab li ghairil anbiya. Qulu ini untuk siapa? Ayat 136. Qulu. Ayat ini siapa yang berkata? Katakan oleh kamu. Siapa dia kamu tu? Kamu tu adalah orang-orang Islam, bukan nabi-nabi. Okey? Nampak Tapi pada ayat surah Ali Imran ayat 84. Ini khitab, ditujukan ayat ini kepada Nabi SAW. Sebab tengok ayat pertama dia, ayat 84 tu, qul amanna. Qul adalah fi'il amar untuk seorang, itu Nabi Muhammad. Katakan oleh kamu wahai Muhammad, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila alaina, apa yang wahyu diturunkan kepada kami, apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, apa yang diturunkan kepada Nabi Ismail. Jadi ayat ini khitab ditujukan kepada Nabi. Jadi sesuailah ala, sebab wahyu turun pada atas kepada Nabi. Tapi pada ayat surah Al-Baqarah 136 tak boleh guna ala, sebab qulu, bukan qul, qulu. Ayat 136 qulu, qulu tu fi'il amar, tapi untuk plural, untuk antum, ramai. Jadi tak sesuai untuk diletakkan ala, letak ila. Boleh faham Setakat tu jelas. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir. Tuan-tuan lihat yang kita sebut tadi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 136 diletakkan wama utiya. Nampak? Wama utiyan nabi. Tapi dalam surah Al-Imran tak disebut ke wama utiyan nabi, terus wan nabi. Dibuangkan ma utiya. Sebab apa ya? Balik juga. Sebab apa tu? Iaitu dikhususkan di sana. Okey. Di mana tu? Dalam surah Al-Imran dah disebutkan penyebutan kitab. Tak perlu sebut kitab lagi, berapa kali nak sebut? Dekat mana tu? Tuan-tuan buka muka surat 60.
Tuan-tuan nampak tak ayat 81? Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Nampak min kitabin wa hikmah. Dah sebut kitab lah. Buat apa nak sebut kitab lagi? Wa ma utiyal kitab tak perlu sebut lah. Wa ma utiya tak perlu sebut. Wa ma utiyal kitab tak perlu sebut. Sebab dah sebut lah tu pada ayat 81. Lama ataitukum, digunakan atai tu. Nampak? Atai tu. Tadi tu ata utiya majhul. Majhul. Tapi pada ata juga. Ata juga. Ataitukum min kitabin wa hikmah. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Okey. Kita nak bagi tahu apa kepada tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nak bagi tahu pada surah Al-Imran tak diulanglah wa ma utiya. Sebab dah disebut pada ayat 81 tentang kitab. Okey. Jadi tak perlu nak ulang lagi lah. Seperti mana yang ulang pada surah Al-Baqarah. Diulang dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Sebab apa diulang? Atas nama taukid. Tapi dekat sini bukan di atas jalan taukid. Tuan-tuan tengok ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa. Nampak disebut wa ma utiya Musa wa Isa. Kemudian ulang balik wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Wa ma utiya tu satu ayat 3136 ni surah Al-Baqarah. Tuan-tuan lihat dua kali dia ulang. Sebab apa? Ala sabilit taukid. Dengan cara taukid penegasan. Okey. Sekarang kita lihat lagi. Tapi kita tak bincang hari ni lah ni. Mengulangi perkataan lafaz uti dalam surah Baqarah kerana dia nak bagi tahu lebih daripada satu sebab. Apa yang lebih satu sebab tu nanti kita akan bincang lah. Dalam surah Al-Imran tak macam tu. Surah Baqarah dia nak sebut wa ma utiya ni. Sebab apa diulang dua kali? Sebab dia lebih daripada satu. Nanti kita bincang insya-Allah. Tapi sekarang tuan-tuan kena faham dulu. Perbincangan dalam hari ini ayat 136 dan juga ayat 84, dua ayat ini adalah membincangkan perbezaan antara wa ma unzila ilaina wa ma unzila alaina. Ila dan juga ala. Kemudian yang kedua disebut wa ma utiya dalam suratul Baqarah, dalam suratul Imran tidak disebut wa ma utiya. Itu jawapan kita telah bagi. Cukup sekadar itu pengajian kita pada tengah hari yang mulia ini. Tadabbur tak boleh panjang-panjang Takut nanti tuan-tuan pun bosan dan pening. Kita tak guna papan putih dah. Kita gunakan Quran yang berada di sebelah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Okey. Kemudian ini saya sebagai moderator yang terakhir, kami mintalah tuan-tuan doa untuk kami supaya kami istiqamah berterusan dengan mengajarkan Al-Quran, tadabburkan Al-Quran, memberi faham kepada tuan-tuan, puan-puan mengenai dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala, share ilmu bersama-sama dan jangan lupa tekankan butang share juga supaya ramai lagi mengambil manfaat, pahala akan berterusan, pahala jariah, pahala yang kita panggil as-sawabul jari, iaitu pahala yang akan mengalir kepada tuan-tuan disebabkan tuan-tuan tekan butang share. Orang yang tak nak tengok pun kadang-kadang tertengok juga seminit 2 minit dapat pahala juga. Walaupun tengok seminit 2 minit pun.
Jadi mudah untuk mendapat pahala pada hari ini, dosa pun mudah untuk dapat. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan tekanlah butang share untuk sama-sama kita tadabbur ayat Quran hari demi hari. Hari ini adalah episod yang ke-60. Kita juga ada Facebook page Pusat Tahfiz At-Taqwa. Layari kita di sana daripada awal page, daripada siri pertama sampai siri sekarang ini. Begitu juga di sana ada dihidangkan dengan ilmu nahu, grammar, sorof, nahu dan sebagainya. Dan di sana juga ada mengenai dengan fiqh solat mazhab Syafi'i daripada takbiratul ihram sampai ke salam. Dan kita juga ada tuan-tuan boleh layari YouTube kami, iaitu Pusat Ilmu At-Taqwa. Dan di sana juga setiap kita buat live, kita akan terus compilekan menjadi YouTube dan terus kita akan sebarkan kepada tuan-tuan. Dan saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa tersilap dalam menyampaikan pengajian pada hari ini. Dan kita sudahi majlis kita dengan subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.